Datuk, kenapa PDRM tak ambil tindakan isu komunis dan Yahudi digunakan untuk tuduh Anwar dan DP? Bukankah isu macam tu? Dia punya masalah, macam saya tengok video tu lah, yang tuduhkan PH ni di bawah pemerintahan komunis. Mereka ni tak tahu apa bentuk komunis ni. Apa tu komunis? Komunis ni, dia fikir cimpeng. Cimpeng tu Cina. Dia tak pernah fikir ideologi komunis tu apa. Apa perbezaan komunis dengan sosialis? Kenapa kapitalisme menentang komunis? Ini semua dia tak belajar. Dia semua belajar di kaki lima, di kedai kopi. Kadang-kadang tak belajar juga dalam YouTube. Bagus juga YouTube ada. Dia boleh menjelaskan, carilah dalam YouTube tu. Atau mencari dalam Google ni. Jadi masalahnya saudara Adnan, kadang-kadang orang buta huruf masalah komunis. Mereka tak melihat komunis dari segi perspektif apa. Indonesia, total orang Islam, selepas jatuhnya Soekarno, baru diharamkan Parti Komunis Indonesia. Tapi berapa tahun Parti Komunis Indonesia berkuasa di Indonesia? Siapa yang membunuh raja-raja Melayu di Sumatera sehingga institusi beraja di Indonesia lenyap? Bukankah itu komunis? Dan komunis itu yang ada di Indonesia itu Cina ke? Melayu. Apa agama dia? Islam. Jadi kita ni tak boleh lah. Saya duduk dengar lah kalau orang pakai serban pun main cakap ya, tidak mentelaah komunis ni kaya lengkap. Dia tak tahu ke bahawa Yaman Selatan dan Yaman Utara sekarang dia berperang ni, dalam tu ada parti komunis. Belajarlah baik-baik, tahukanlah apa perbezaan komunis tu. Jangan duk hentam bila orang seperti saya. Bukan saya mempertahankan, saya bercakap dari segi faktanya. Jadi saya nak kata dengan tuan-tuan, termasuk dan saudara-saudara Anan, terjadinya perkara itu mereka tak faham ilmu apa itu komunis. Jadi bercakaplah DAP itu komunis. Jadi kita pun tak tahu ya DAP ni komunis. Saya pun tak pernah menyebut DAP ni komunis kerana saya berpengetahuan. Ya, itu terserahlah pada PDRM. Saya harap tuan-tuan semua ingatlah bahawa kita tak boleh lagi menyebut soal politik. Yang kita nak sebut sekarang ni macam Haji Hadi Awang, itulah wajah sebenar dia. Mana boleh perli-perli. Cakap biar terang. Dalam Islam ni tak ada menyindir. Dalam Islam ni tak ada perli-perli. Dalam Islam, kalau orang berilmu Islam, kena terus terang. Kalau buat ibarat, cakap ibarat. Kalau anggap sebagai satu andaian, cakap andaiannya. Ini orang main bola, sepak, bagi masa, ini apa benda ni? Keruhkan suasana. Saya dah beberapa kali baca, tengok tuduhan-tuduhan tidak berasas terhadap institusi Melayu Beraja, masih lagi dalam bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Barunan ada pula hari ini saya tengok buat report polis terhadap Dr. Ahmad Zahid dalam tulisannya dalam Facebook. Tidak menjadi salah bagi yang di Pertuan Agong untuk bertitah supaya Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan. Kerana yang Tuan Agong melihat Pakatan Harapan ada 83. 83 sokongan daripada 221. Di bawah dia ialah Perikatan Nasional 73. Yang ini 82 ataupun 83 ya. Termasuk bebas yang nak menyokong awal. Jadi Pakatan Harapan 82. Jadi untuk nak memudahkan tu, yang di Pertuan Agong mintalah membantu untuk nak tubuhkan kerajaan supaya jangan jadi parlimen ini tergantung atau baginda terpaksa melantik seorang Perdana Menteri interim yang tentu akan menyusahkan rakyat, pemodal tak nak masuk kerana kita tidak mempunyai kerajaan yang stabil.
tak menjadi salah. Walaupun yang Tuan Agong dikira sebagai bebas, tidak berpihak pada mana-mana parti politik, tapi yang di Tuan Agong kena dilihat dalam perlembagaan itu. Jangan baca perlembagaan soal pelantikan Perdana Menteri. Pelantikan Perdana Menteri ini memang ada pasal dia dalam perlembagaan. Tapi ada satu pasal lagi dalam perlembagaan, ialah ketua bagi negara ini ialah Yang di-Pertuan Agong. Apa ayat dalam itu? Dia adalah pemerintah bagi negara ini. Ketua kerajaan Melayu Beraja ini, pemerintah, ialah Yang di-Pertuan Agong. Parti politik ini yang menang pilihan raya ialah bertindak bagi pihak yang di-Pertuan Agong. Jadi, jangan membodohkan rakyat lah Parti Bersatu ni. Jangan tiba-tiba nak pergi buat report polis lah, inilah. Saya dah baca apa yang ditulis oleh Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam Facebook dia. Dan itu biasa. Kenapa tak buat report polis setiap kali yang Tuan Agong pergi rasmikan Dewan Rakyat tu? Rasmikan penggal pertama Parlimen tahun depan, dan Tuan Agong akan rasmikan penggal pertama Parlimen. Tengoklah. Itu pun titah-titah tuanku itu apa dia? Mencampuri urusan politik. Jadi biarlah kita cerdik sikit, faham. Jangan ambil perlembagaan tu muka 7. Tapi tak baca muka 1. Baca muka 1, kena pergi muka 30. Macam itulah lebih kurang dia. Jadi, apa yang dibuat oleh Haji Hadi Awang ni, memanglah kita kesal. Ialah mungkin dia malu bila dia cakap dalam kereta, oh kita dah cukup, kita dah cukup. Tetapi dia tak faham 10 orang budak hitam yang sokong SD itu tertaluk kepada arahan parti, bukannya individu. Jadi apabila dia kata cukup dan 10 orang tu tarik diri balik kerana arahan parti, sebab kemungkinan 10 orang itu akan hilang jawatan dia sebagai ahli parlimen kerana dia terlibat, dia terangkum di dalam Akta Lompat dan juga perlembagaan. 10 budak hitam dari Barisan Nasional itu. Faham ya tuan-tuan dia? Dia punya masalah Haji Hadi ni, cakap dia beralih-alih, yang dipanggil oleh orang budak-budak sekarang ni sebagai dalil lah. Dalil dia mengikut ketentuan dan kepentingan dia. Kalau Islam ni dibuat dalil kerana kepentingan Nabi, banyaklah benda-benda yang digunakan oleh PAS ni. Nasib baiklah kita mempunyai Nabi, segalanya daripada wahyu Allah melalui malaikat. Dia tak buat dari dalil. Kalau katalah Nabi buat kata, barang siapa yang meludah saya maka masuk syurga siapa yang membunuh orang yang meludah saya. Haji Hadi akan gunakan macam tu kot. Ya. Memang betul kita akui. Dan sehingga sekarang ni Mahyudin Yassin tidak membuat kenyataan, walaupun apa yang berlaku itu di bawah tindakan orang PAS, dan PAS pun tidak memecat lebay yang videonya tular, iaitu lapas sumpah wabillahi wa'alahi wallahi kepada orang yang menyokong PAS bagi duit RM100. Kalau tuan-tuan kanta besar kan, nampak duit yang dibagi tu RM100. Saya melihat video itu, satu, memang menyalahi. Patut SPR telah menubuhkan satu badan penyiasatan. Ini masalah SPR ni lemah. Ini bukan kuasa polis. Ini kuasa SPR. Patut SPR bertindak segera untuk berdasarkan akta dia, boleh atau tidak dia mendakwa orang itu, dan dari parti-parti mana, dan siapa calon itu. Kalau calon menang itu, SPR yang patut mendakwa. Ini saya pelik pula. Hanya menjadi macam hiburan dia video yang tular itu. Tak ada.
kenyataan rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, tak ada kenyataan daripada Muhyiddin Yassin ni. Patut mereka dah respon dah tu. Dan untuk tidak melibatkan sama ada PAS atau Perikatan Nasional, pakcik yang bagi duit dalam beg tu, dalam beg sandang tu, sudah dipecat keahliannya. Kalau dia ada parti, menyertai mana-mana parti, ataupun kena tanyalah mana datang duit tu. Jadi saya bukan peguam. Itu you tanya dengan peguam yang pro Dr. Mahathir, Hanif Katri lah, untuk nak jawab apa pandangan dia. Kan dia expert dalam undang-undang ni.